Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Nur binti Banwar, merupakan pelajar tahun akhir Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Nombor matrik saya adalah 1890885. Alhamdulillah, saya telah melaksanakan latihan mengajar internship selama 4 minggu di SMK Seri Indah. Dan video ini adalah bertujuan untuk melakukan refleksi kendiri LMI saya. Aspek yang pertama ingin saya ketengahkan di dalam video refleksi ini adalah aspek pengajaran dan pembelajaran yang saya laksanakan. Pendekatan yang saya gunakan di dalam pengajaran saya adalah pengajaran berpusat kepada murid. Dari aspek persediaan, kerana kelas 4 dinamik hanya terdiri daripada 5 orang pelajar sahaja, maka aktiviti permainan sangat sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Permainan ini membolehkan mereka untuk memupuk sifat kolaboratif dan membantu untuk mereka lebih fokus di dalam kelas. Hal ini kerana saya melihat aras kognitif mereka berada di tahap sederhana, di mana tumpuan fokus tidak dapat bertahan dalam jangka masa yang panjang. Untuk set interaksi pula, saya mengambil pendekatan untuk membahaskan isu semasa atau trend yang sering melanda negara. Contohnya seperti isu pandemik, kenaikan harga atau isu trend yang sering dilakukan oleh remaja pada masa kini. Bahan bantu mengajar adalah penting untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran saya sentiasa berjalan dengan lancar. Antaranya kertas warna, ganjaran, hadiah, dan sepanjang PKP saya banyak menggunakan aplikasi teknologi terkini seperti Google Meet, WhatsApp, Zoom dan juga Google Classroom. Aplikasi seperti ini membantu saya untuk saya melakukan pembelajaran secara dua hala, walaupun hanya di atas talian. Dari aspek hubungan dengan pelajar, saya merasakan pembinaan hubungan antara guru dan murid mudah untuk dijalinkan. Hal ini kerana pelajar 4 dinamik hanya terdiri daripada 5 orang sahaja. Maka 5 orang inilah yang menjadi permata yang perlu. Aspek seterusnya yang ingin saya fokuskan di dalam video refleksi ini adalah aspek co-curriculum. Alhamdulillah, pada minggu kedua, saya telah diamanahkan untuk menjadi guru pembimbing kepada Persatuan Pandu Puteri, manakala untuk kelab pula, saya telah diamanahkan untuk menjadi guru pembimbing Kelab Bahasa dan Kebudayaan. Untuk kelab sukan pula, saya telah diamanahkan untuk menjadi guru pembimbing Kelab Bola Jaring. Pada minggu kedua, co-curriculum dilaksanakan seperti biasa dan Pandu Puteri bertugas untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum, dan Alhamdulillah melalui Persatuan Pandu Puteri telah mengadakan program bersama pelajar dan saya bertugas untuk menjadi fasilitator. Dan aktiviti yang dilakukan adalah mencipta gadget tripod, dan saya dapat lihat di sini kemahiran mencipta gadget tripod adalah untuk membantu pelajar dan juga guru-guru untuk meningkatkan kemahiran survival sekiranya berada di dalam hutan. Pada minggu ketiga pula, saya berkesempatan untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum bersama pelajar yang terdiri daripada Kelab Bahasa dan Kebudayaan. Di dalam aktiviti ini, kami mempersembahkan bakat-bakat yang ada pada pelajar seperti bernyanyi, berpidato, bercerita dan juga berkuaya. Di sini saya dapat melihat bagaimana co-curriculum dapat mencungkil potensi yang ada pada pelajar. Aspek seterusnya yang ingin saya fokuskan adalah interaksi sosial. Hubungan kami, guru praktikal bersama pihak pentadbiran dan staf sangatlah baik. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana pihak pentadbiran memberi kepercayaan untuk kami melaksanakan sebuah projek penambahbaikan kantin dan keceriaan kantin. Melalui projek tersebut, kami lebih akrab dalam aspek perbincangan untuk mendapat kata sepakat, persetujuan tentang kriteria projek yang perlu dilaksanakan dengan jayanya. Manakala daripada aspek guru-guru pula, kami guru pelatih sering dibantu. Jika melaksanakan pelbagai aktiviti dan program, guru-guru turut membantu
dalam melaksanakan program tersebut dan mereka sangat mesra. Dari aspek pelajar SMK Seri Indah pula, saya dapati tiada masalah untuk saya membina hubungan antara pelajar dan guru. Saya dapati mereka teruja untuk menerima guru praktikal yang ramai dalam kalangan kami. Dan ini memudahkan kami untuk kami mendekati mereka dan mengenali mereka, seterusnya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Aspek yang keempat adalah aspek pengalaman dan pembelajaran. Melalui aktiviti LMI ini, saya memperoleh banyak pengalaman dan antaranya ialah saya mendapati kemahiran komunikasi adalah sangat penting antara saya, guru-guru dan staf pentadbiran. Hal ini kerana saya memerlukan kemahiran untuk meluahkan pendapat saya dan saya juga memerlukan pendapat orang lain untuk menjayakan sesebuah aktiviti atau program yang telah dirancangkan. Kesepakatan ini memerlukan komunikasi yang baik dan saling bekerjasama dengan AJK yang lain untuk menjayakan program. Saya peroleh yang kedua adalah kemahiran teamwork. Saya dapati kemahiran kerja sepasukan adalah sangat penting dalam setting pendidikan ataupun kerjaya sebagai seorang guru. Ini dapat dilihat bagaimana kerjasama antara guru-guru adalah sangat penting untuk memastikan sesuatu objektif program atau aktiviti itu tercapai. Yang ketiga, saya mendapati kemahiran kritis dalam penyelesaian masalah adalah sangat penting jika terdapat sesuatu isu atau sesuatu krisis berlaku. Hal ini kerana sebagai warga pendidik, kita perlu kritis dalam menyelesaikan masalah dengan penuh esetif. Pengalaman pembelajaran yang keempat yang saya perolehi daripada LMI ini adalah etika dan moral profession. Saya melihat bagaimana etika dan moral profession ini menjadi garis panduan untuk kami sebagai guru sentiasa melaksanakan tugas dengan penuh berwibawa dan beretika. Seterusnya, saya ingin memfokuskan tentang cadangan dan penambahbaikan yang boleh saya lakukan maupun mahasiswa pendidikan yang lain boleh lakukan. Yang pertama adalah aspek kesediaan emosi dan fizikal. Hal ini saya dapat lihat apabila saya melaksanakan aktiviti atau program bersama guru-guru yang lain dan juga guru pelatih. Untuk memastikan kelancaran program dan aktiviti, stamina dan kesediaan emosi adalah sangat penting. Hal ini kerana program dan aktiviti memerlukan untuk kami berinteraksi dan berkomunikasi untuk mencapai permufakatan. Maka emosi yang stabil sangat penting untuk melahirkan komunikasi yang baik. Dan guru juga memerlukan tenaga yang tinggi untuk memastikan keberkesanan program tersebut. Cadangan penambahbaikan saya yang kedua ialah kemahiran penggunaan teknologi dan maklumat. Kepentingan ini saya dapat lihat apabila berada di situasi PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Hal ini kerana pengajaran tidak dapat dilaksanakan secara face to face, makanya aplikasi Google Meet, WhatsApp, Zoom adalah aplikasi yang sangat convenient untuk dilaksanakan bersama murid-murid untuk memastikan PDPC tetap berjalan. Makanya, kemahiran untuk menggunakan aplikasi yang sebegini adalah diperlukan oleh guru-guru untuk memastikan keadaan seperti PKP tidak membatasi pelaksanaan PDPC. Cadangan penambahbaikan saya yang ketiga ialah mahasiswa pendidikan perlu sentiasa kritis dalam penyelesaian masalah. Hal ini kerana setiap hari kita berinteraksi dengan individu, guru, pelajar maupun pihak pentadbiran sekolah. Dalam komunikasi tersebut pastinya ada isu atau ada masalah yang terjadi. Maka sebagai mahasiswa pendidikan, kritis dalam penyelesaian masalah adalah perlu untuk kita sentiasa bersedia dengan keadaan sebegitu. Akhir kata daripada saya, LMI banyak memberikan pengalaman yang berharga kepada saya. Walaupun hanya berada 4 minggu di SMK Seri Indah, tetapi banyak pengalaman yang saya perolehi. Ditambah pula dengan isu pandemik yang berlaku sekarang, saya memperoleh pengalaman baharu bagaimana untuk melaksanakan PDPC secara atas talian bersama pelajar.
Justru itu, pengalaman LMI ini sangat berharga untuk saya, lebih bersedia untuk menjadi guru yang lebih berwibawa pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Tidak lupa penghargaan saya kepada penyedia saya Dr. Arnida Abdullah untuk sudi untuk menonton video refleksi ini. Sekian, terima kasih.